Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah yang berada di Dewan Zulkifli di Pejabat PAS Kota Baru dan juga tuan-tuan, puan-puan, hadirat-hadirat yang berada di atas talian. Marilah sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi semua kebaikan kepada kita. Sama ada kebaikan itu kita tahu dan kita tak tahu. Pada waktu yang sama kita memohon kepada Allah agar Allah melindungi kita dan menjauhkan kita daripada semua keburukan yang kita tahu dan yang kita tak tahu. Begitu juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mengampun kepada diri kita dan kedua ibu bapa kita, tok nenek kita, adik-beradik kita, pasangan kita, pasangan-pasangan kita, anak-anak, cucu dan zuriat kita, waris-waris dan kaum keluarga kita. Begitulah juga kepada guru-guru kita yang kita cintai dan guru-guru kepada guru-guru kita sampai seterusnya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada semua orang yang buat baik kita. Dan kita minta ampun kepada orang yang kita buat salah kepada mereka. Sahabat-sahabat, kawan kenalan yang baik rapat dengan kita, sama ada semasa mengaji, semasa kita bekerja, semasa kita dalam usia kita ni, kita jumpa saya. Kita mohon kepada Allah supaya mengampun saya, sahabat kita dan keluarganya, sama ada yang telah pergi ataupun yang masih berada bersama kita. Dan kita memohon kepada Allah supaya memberi taufik dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kita yang memimpin negara untuk menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah mempersatukan hati-hati mereka dan juga pikiran mereka di atas agama Allah. Dan kita yakin dan percaya pemimpin yang baik, yang mengikut syariat Allah, berdasar kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya, pemimpin yang akan diberi bayangan aras di akhirat nanti dan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Pemimpin yang baik begini akan membawa negeri dan rakyat akan turut baik dan bahagia dunia akhirat. Dan kita mohon kepada Allah supaya mengampun kepada seluruh umat Islam, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah pergi menemuinya kembali kepadanya. Kita memohon kepada Allah supaya kita bersama masuk ke syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan baca hadis yang ke nombor 61. Bagi tuan-tuan yang ada kitab, sama ada di sini ataupun di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, iaitu muka surat 297, beriman kepada adanya hari akhirat. Hadisnya nombor 61. Tuan-tuan sekalian, untuk maklumat tuan-tuan sekalian, tak ada kitab tu, hadis ni panjang.
Kalau kitab ni 2 halaman. 2 halaman lebih. Cuma kitab ni pun dia tidak tulis semua hadis ni. Amu ambil dalam apa ni kitab lain. Dia tulis kerak, lepas tu dia tetek-tetek kerana panjang doa. Lepas tu dia nak cerita 2 perkara yang besar, iaitu nak cerita tentang orang meninggal dunia. Amu akan baca hadis ni semua gini. Amu ambil apa ni, amu cari lain. Dalam kitab ni tak habis pasal terlalu panjang dan maksud dia nak tu siapa dah. Cuma ada rangkaian sikit lagi. Kemudian amu cari jumpa dan insya-Allah kita akan baca hari ni. Walaupun panjang tak apa tuan-tuan. Amu je baca, tuan-tuan je dengar. Dan kita yang penting lagi bukan setakat baca, kita nak tahu makna. Bukan setakat nak tahu makna, kita nak faham. Bukan setakat nak faham, kita nak amal. Bukan setakat nak amal, kita nak royak kat orang. Supaya semua adik kakak kita yang ada di samping kita, siapa sahaja hari ni, besok lusa, kita nak kongsi apa yang ada sikit sebanyak. Mudah-mudahan perkongsian kita sama ada melalui mereka dengar atau mereka tuan-tuan boleh nyapa atau apa-apa sahaja. Maka kita harap manfaat dunia dan akhirat. Baik tuan-tuan. Hadis yang akan kita baca pada hari ini ialah hadis yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Barra' bin Azib radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطيرة وفي يده عود ينكت به الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو 3 ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذها فيجعلها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض قال فيصعدون بها إلى ما فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقناهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. Hak tu hak dalam kitab kita. Dia tak habis lagi tu. Patut kerana tu tuan-tuan kalau tuan tengok dia buat tek. Ada noktah tu makna ada sambungan. Jadi sambung gini. Qal fayuraddu ila al-ardi wa tu'adu ruhu fi jasadihi. قال فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين فيأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهران ويجلسان فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام
فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له ما عملك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويبسه له في قبره مد بصره قال ويأتيه وفي رواية يمثل له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له وأنت فبشرك الله بخير من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فوالله ما عملتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله فجزاك الله خيرا ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار فيقال هذا منزلك لو عصيت الله أبدلك الله بهذا فإذا رأى ما في الجنة قال ربي عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي فيقال له أسكن. Itu separuh baru. Panjang dah. Kita berhenti sekat paruh ni juga. Lepas tu ni satu cerita. Ceritanya gini. Kita baca ni. Kita tinggal ada separuh lagi. Kalau dia kita baca, kalau tak dia kita baca sekali lagi apa minggu berikutnya. Bulan berikutnya. Maksudnya daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu katanya kami telah keluar bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah seorang lelaki daripada kaum Ansar. Lalu kami sampai di kuburnya yang disediakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk, lalu kami duduk di sekelilingnya dengan keadaan tidak bergerak dan membisu. Dalam hadis ni dia kata duduk di sekeliling Rasulullah sapa kubur tu fantahaina ilal qabri wa lamma yulhad. Kami sapa di kubur tu tak siap lagi. Tak buat lahat lagi, tak masuk lagi orang. Duduk dulu. Baik. Kemudian kami duduk, lalu kami duduk sekeliling Rasulullah dengan keadaan tidak bergerak dan membisu, tak kecek. Kata bagi. Manakala Rasul baginda sallallahu alaihi wasallam pula menyucuk-nyucuk tanah dengan satu rati kayu yang ada di tangannya. Rasulullah cocok gitu. Setelah itu baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya lalu bersabda, mintalah kamu perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Diulanginya, hendaklah kamu minta perlindungan dengan Allah dari azab kubur ni. Rasulullah sebut 2 kali atau 3 kali. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, sesungguhnya hamba Allah yang mukmin ketika nak mati, apabila ia berada dalam keadaan terputus dari dunia dan sedang menghadapi akhirat, akan turunlah kepadanya malaikat-malaikat daripada langit. Turun malaikat daripada langit, putih berseri muka mereka, seolah-olah matahari terang. Matahari yang tak ada mendung kau tak, mari terang, dengan membawa kain kapan bersama mereka dari kain kapan syurga dan hanuk dari syurga, sehingga mereka duduk jarak daripadanya sejauh mata memandang. Tidak duduk dekat, jauh. Malaikat turun tadi duduk jarak alik kepala sejauh mata memandang. Kemudian datang malakul maut. Malakul maut mari lepas tu. Malaikat lain turun dulu. Kemudian datang malakul maut alaihissalam lalu duduk di sisi kepala orang yang akan meninggal dunia tadi sambil menyeru dengan berkata. Dia seru. Dia panggil orang tadi, orang akan mati ni. Ya ayyatuhan nafsu. Dia panggil ni. Wahai jiwa yang baik. Wahai jiwa yang baik, sini dia sebut. Dia kata sebut ayyatuhan nafsul tayyibah.
wahai jiwa yang baik, ukhruji, keluarlah daripada daripada jiwa ni. Wahai jiwa yang baik, keluarlah. Dan pada satu riwayat ada sebutkan, wahai orang yang hendak mati dihadiri saat nazaknya oleh malaikat, maka sekiranya orang itu orang soleh, maka berkata malaikat, keluarlah engkau menuju ke tempat keampunan dan keredaan Allah. Malaikat maut kata, ukhruji, keluarlah kamu menuju ke tempat keampunan dan keredaan Allah. Itu malaikat maut sebut lagu tu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, kemudian ruh orang itu keluar, mengalir seperti air daripada mulut bekah air. Kalau kita kata tempat bekah air itu, dulu orang panggil kulit kambing itu, dia buat dia panggil grabber kalau bahasa Arab. Tuai tu, maka nitihlah air itu dalam bekah, gitulah bandingannya ruh tak dikeluar. Lalu malaikat maut mengambilnya. Dia suruh malaikat maut, ruh tu keluar, malaikat maut ambil. Maka apabila ia mengambilnya ruh tadi, malaikat-malaikat yang ditugas untuk itu, hak ada sebelum ni, tidak membiarkannya di tangan malaikat maut walau sekelip mata pun. Lalu mereka mengambilnya. Kemudian mereka meletakkan dalam kain kapan dan hanut yang tersebut. Hak bawa tadi, kain kapan malaikat daripada surga tadi. Dan keluar pula daripada ruh itu bauan yang harum seperti seharum-harum kasturi yang terdapat di atas muka bumi. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, kemudian mereka membawa naik ke langit. Ruh tadi bawa naik ke langit, maka mereka tidak melalui semasa membawa mana-mana kumpulan malaikat. Kumpulan malaikat itu berkata, ruh yang baik ini ruh siapa? Apabila malaikat bawa, tanya malaikat-malaikat yang ada di langit, ruh siapa ni? Maka hak je bawa tadi, malaikat je bawa kata, ruh Sianu bin Sianu, Pulan bin Pulan, dengan menyebut namanya, hak sebaik-baik nama dia atas dunia. Nama dia lah, nama orang tadi. Sehingga berakhir perjalanan mereka membawa ke langit yang pertama. Setelah itu mereka meminta dibukakan pintu langit untuknya. Lalu dibuka pintu langit untuk mereka. Kemudian malaikat-malaikat yang berkedudukan istimewa di sisi Tuhan daripada penduduk tiap-tiap langit menghantar ruh itu beramai-ramai hingga ke langit berikutnya, mengiringi jenazah. Sehinggalah mereka berhenti membawanya di langit ketujuh. Sampai ke langit ketujuh. Setelah itu Allah Azza wa Jalla berfirman kepada malaikat hak bawa tadi, simpanlah surat amalan hambaku ini dalam Illiyin, iaitu tempat simpanan surat amal orang yang berbakti dan orang beriman. Dan bawalah dia balik ke bumi, kerana sesungguhnya aku telah mencipta manusia daripada bumi, dan kepada bumi juga aku kembalikan mereka. Setelah daripada bumi pula aku akan keluarkan mereka sekali lagi. Tu apa ni? Hak ada dalam ni, sambungan dia lagi. Hak mana baca ni, sambungan hak tu lagi. Sebab dia hadis ni panjang, dia maksud ni siapa dah? Maksud apa ni dalam kitab ni siapa ada? Lalu Rasulullah sebut fa yuraddu ilal ard. Maka ruh tadi dibawa balik ke bumi. Wa tu'adu ruhu fi jasadih. Dan ruhnya dimasukkan semula dalam jasadnya. Lalu Rasul sebut fa innahu yasma'u khafqa ni'ali ashabihi idza wallau anhu mudbirin. Apabila dia ditanam di dalam kubur, maka mayat tadi hak dalam kubur tu dia dengar tapak kaki orangnya hak pergi kubur, sahabat handa dia hak kelik. Orang pergi kubur tak lama duduk, sudah berminggu doa-doa kelik dah. Maka orang hak duduk dalam kubur tadi mendengar tapak kaki orang jalan kelik. Okey. Fayatihi malakan. Maka selepas tu datanglah dua malaikat syadidal intihar. Dia garang dan mengejutkan dia dan mendudukkan dia. Mari mereka muka nakir ni garang dan menakutkan. Garang lagi, menakutkan lagi dan duduk dia. Kita tidur orang mati, tapi dia mari duduk.
Dia mari duduk, letak duduk. Fayaqulani lahu. Maka dua mereka tadi bertanya kepada, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Ni orang beriman ni jawab lagu ni. Fayaqul rabbi Allah. Tuhan aku Allah. Ni kita tahu semua ni soalan ni. Tapi dalam hadis ni maksud soalan kita duk baca-baca ni dalam hadis ni lah. Fayaqulani lahu. Dua orang itu tanya lagi. Madinuka, mu agama gapo? Apa agamamu? Soalan yang kedua tuan-tuan, lepas tanya Allah, siapa Tuhan kamu? Tanya agama gapo? Fayaqul dinil Islam. Agama aku Islam. Fayaqulani lahu. Tanya lagi. Ma hadzal rajul allazi bu'asa fikum. Ni siapa ni hak dibangkit pada kamu? Maksud Nabi lah. Fayaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Fayaqulani wa ma amaluk? Mu buat kerja gapo atas dunia? Fayaqul qara'tu kitab Allah. Aku baca kitab Allah. Fa amantu bih. Aku beriman dengan kitab Allah, wa saddaqtu, dan aku membenarkan dia. Wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'alal mu'min. Itulah akhir soalan yang ditanya kepada seorang mukmin. Berapa soalan tuan-tuan? Siapa Tuhan? Siapa Tuhan kamu? Yang kedua, agamamu, apa agamamu? Yang ketiga, siapa orang ni hak dibangkit pada kamu? Kemudian kerjaanmu gapo? Jadi dalam hadis ni dia tanya 4 perkara. Dan 4 perkara ni kalau jawab lepaslah. Tapi hafal pun tak jadi kalau tak beri molek ni. Baik, kita baca lagi. Fayaqul fazalika qaulullahu azza wa jalla. Ini berdasarkan Rasulullah kata, berdasarkan kepada firman Allah, yusabbitullahu allazina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya. Allah menetapkan hati orang mukmin dengan ucapan yang tetap dalam hidup dunia. Orang yang beriman betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi dan membenarkan Islam, terima Islam sebagai agama dia dengan keseluruhannya, maka dia boleh jawab dengan baik jawapan tadi. Lalu fayunadi munadim fis sama, lalu ada seruan suara daripada langit, an sadaqa abdi, benarlah hambaku. Fa aprishuhu minal jannah, maka hendaklah kamu membukakan hamparan untuknya dari syurga. Wa albisuhu minal jannah, beri pakaian dia daripada pakaian syurga. Waftahu lahu baban ilal jannah, buka pintu arah ke syurga. Tak masuk syurga lagi ni. Syurga belum lagi, lepas baru masuk syurga, lepas kiamat tu. Nah. Baik. Qal, Rasulullah sebut, fayatihi ruhiha wa tibiha. Maka apabila buka pintu surga, mari segala bauan kesedapan keharumannya daripada surga tadi. Mari dah. Siapa dah? Wa yubsahu lahu fi qabrihi madda basarih. Maka dilebar luaskan kuburnya sejauh mata mana. Kubur-kubur ni tuan-tuan, rumah kita lah hak akan pergi ni. Dan rumah mak ayah kita, rumah tok nenek kita, adik-beradik kita tu lagi tu, kubur tu tempat kita. Kita pun ada dah tanah kubur kita. Allah sedia dah. Tak usah pusing lah. Tak ada rumah lah ni, ada dah rumah. Tak ada tempat, kata orang tak ada rumah, tak apa jangan bimbang. Qal wa ya'tihi wa fi riwayatin yumatsalu lahu rajulun hasanul wajh. Maka ketika tu datang diberi gambaran sebagai seorang lelaki. Rajulun hasanul wajhi. Kalau orang laki-laki, maka cerita ni cerita orang laki-laki. Kalau orang perempuan, datang sebagai seorang perempuan yang paling cantik wajahnya. Hasanul thiyab, paling comel pakaiannya. Tayyibur rih,
bau yang sangat harum. Fayaqul, lalu hok mari tadi. Ya comel tadi, ya pakaian yang sangat cantik, bau yang sangat harum tadi, berkata, abshir billadzi yasurruk. Aku menyampaikan berita yang mengembirakan kamu. Abshir biridwan minallah. Aku menyampaikan kegembiraan kepada kamu dengan kamu mendapat keredaan Allah. Wa jannatin fiha na'imun muqim, dan engkau akan dapat memasuki surga yang nikmatnya berkekalan. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad. Inilah hari yang telah dijanjikan kepadaku. Fayaqul, lalu jawab orang tadi, orang mati tadi, wa anta fabasyarakallahu bi khair, man anta. Engkau ni membawa perkhabaran Allah dengan kebaikan. Aku nak tanya, mu siapa? Dalam bahasa kita lah betul. Man anta? Anda siapa? Kamu siapa? Awak siapa? Fawajhuka al-wajhu yaji'ul khair. Wajahmu, penampilanmu membawa berita yang baik, bergembira. Fayaqul, lalu jawab hak tadi, ana amaluka salih. Akulah amalan salih kamu. Akulah amal salih kamu. Fa wallahi, demi Allah, tidak ada pun satu amalan yang engkau tahu tentang kebaikan illa kunta sari'an fi ta'atillah. Engkau senantiasa bergegas dan bercepat-cepat atau berlorak nak buat amalan baik. Ni dia raya hak tadi, hak orang comel tadi. Dia raya mu ni hidup dunia ni, setiap perkara hak mu tahu, hak molek, hak baik, mu cepat-cepat buat. Berlorak nak buat. Bati'an fi maksiatillah, terlalu lambat untuk melakukan maksiat terhadap Allah. Ni pesenmu dulu. Kalau kebaikan berlorak, kalau maksiat ni kira tak buat lah. Bati'an makna tak buat lah. Fajazakallahu khaira. Allah Subhanahu wa taala telah memberi ganjaran kepada kamu kebaikan. Thumma yuftahu lahu babun minal jannah. Kemudian dibuka pintu syurga. Wa babun minan nar. Satu, dan dibuka pintu neraka. Buka, kau dia. Suruh dia tengok. Fayuqal, lalu dikatakan, diberitahu, hadza manzurka law asaitallah. Ditunjukkan neraka, ni tempatmu kalau sekira mu neraka pada Allah. Abdalakallahu bihi hadza. Allah tukar neraka ni kepadamu dengan syurga ni. Fa iza ra'a ma fil jannah, apabila dia tengok apa yang tersedia di dalam syurga, qal, dia berkata, Rabbi ajil qiyamas sa'ah. Ya Allah, cepatlah berlaku kiamat. Kaima arju ila ahli wa mali, supaya aku boleh kelak tengok anak beranak aku, pasangan aku, harta benda aku. Fa yuqalu lahu uskun, dikatakan duduk dia sini. Betul tak? Sebelum nak baca selagi itu, kita tengok di sini. Allah Subhanahu wa taala dia suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak kita. Rasulullah telah royak kita perihal keadaan orang yang meninggal dunia. Hak ni semua orang akan lalu. Kalau hak tak mati lagi, dia telah lalu bagi hak mati dah. Hak ni kita baca hak ni sekerat ni ialah orang beriman. Bayangkan tuan-tuan, inilah perjalanan yang akan ditempuh oleh setiap orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dan biar kita doa, biar kita minta, biar kita sungguh supaya kita termasuk dalam golongan hak ni. Biar ada azan, ya Allah, masukkanlah kami, ya Allah, masukkanlah hamba, tuan-tuan semua, adik kakak kita semua, hak mana belum mati lagi. Hak mati tak ada dah ni. Lepas dah ni hak akan berlaku. Sedang berlaku.
Jadi kita hak tak mati ni akan tepuh benda ni tuan-tuan. Suka ke tak suka, kena lalu. Dan kita nak lalu lagu ni. Lagu hak hadis ni. Hak kita baca ni pagi ni. Hak sekarang ni dulu. Iaitu yang pertama, hadis ni Rasulullah SAW cerita bahawa setiap orang ni akan lalu mati. Perkara pertama yang Rasulullah SAW ajarnya ialah supaya kita minta berlindung dengan Allah daripada azab kubur. Itu pertama daripada hadis ni. Rasulullah SAW ajar kita supaya kita minta berlindung daripada azab kubur, dan azab kubur ni tentu berlaku. Tentu berlaku. Dan azab kubur ni tuan-tuan termasuk perkara ghaib. Hak kita duk kata yu'minuna bil ghaib, beriman dengan ghaib tu termasuklah hak ghaib ni azab kubur. Tak ada siapa boleh tengok orang mati. Kalau kita pergi tengok buka kubur pun tak nampak barang ni. Baik, azab kubur ni termasuk beriman dengan perkara-perkara ghaib. Jadi tuan-tuan, dalam hubungan ni lah maka kita diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas baca tahiyat, Rasulullah kata jangan lupa baca doa. Nak kata baca doa pun tak apa, nak kata doa pun hak tu lebih tepatnya. Doa. Lagu mana doa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. Ni. Lepas kita baca innaka hamidum majid. Tu baca tahiyat kan. Habis itu. Rasulullah kata jangan lupa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. Sebutlah ni 4 perkara ni. Rasulullah ajar jangan kita lupa minta hak ni. Amo yakin tuan-tuan baca semua. Baik, kalau tak berapa ingat, ada klik carilah kitab dalam kitab ni macam-macam kitab. Doa-doa baca tepat semaya tu kan ada lah insya-Allah. Dan kalau nak minta hak lain pun minta lah. Kerana Rasulullah kata tepat mustajab doa ketika kita semaya ni ialah ketika sujud dan ketika tahiyat. Lepas tahiyat tu doa lah. Gapo-gapo nak doa. Asal benda baik lah. Doa. Dan contohnya mau nak pesan lah. Kalau tu email tu jangan terlama sangat. Nyanyi ke anak buah alif belakang ni. Tu email ni tuan-tuan. Jangan dia baca doa panjang. Nak baca lepas tu lah. Apabila kita semaya beriman tuan-tuan, maka tu email tu baca doa saja boleh baca tu pendek je. Nak baca panjang tu baca kita sorang. Sebab anak makmum kita ni boleh jadi ada orang lorak. Kalau kita tak duk baca tahiyat, duk baca doa panjang kak, nyanyi dia lah. Kerana tu tak utamanya. Kalau masjid-masjid dekat jalan raya orang berhenti tu, ramai orang berhenti tu, jangan panjang sangat baca-baca tu. Tak utama hak subuh lah. Jangan baca panjang sangat. Tapi kalau hari Jumaat tu biasa orang baca sajadah tu orang tahu dah. Kalau orang nak berhenti kak, berhenti. Gitu dia kaedah dia. Lepas tu yang kedua nak sebutnya juga tuan-tuan. Apabila sebut pemayan ni kan. Tu email tu lepas wisalah tu baca istighfar 3 kali, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in boleh 10 kali kan. Insirah lah paling tukar kedudukan tu. Nak paling nak ada ke makmum kau, nak ada Allah kau kanan kau, nak ada Allah kiri kau boleh berlaku. Jangan duduk menghadap Allah kiblat. Sebab apabila kita tak paling tu, kita tak lepas makmum. Tak lepas tu. Kita tidak membenar makmum pergi. Hubungan makmum dengan tu imam ni, kat salat tu kak, baca istighfar 2-3 kali, lepas tu paling tu makmum pergi kan. Kalau orang ikut disiplin sungguh, kalau tu imam tak insirah tu,
Tak lagi makmum. Ibaratnya kalau kita tengok mudah-mudah kak, perbaris askar tu, kalau tak kata bersurai tu, duk cacat situ dalam baris settle. Hak tu hak mana-mana dengar ni, amo harap tu email kena perhati. Ada ramai juga tu email tak perasan. Bukan tak tahu, tak perasan boleh jadi. Dia baca wirid tu siapalah kau doa. Sepatutnya tak lagi tu apa ni makmum tu. Display majmu'ah. Karena tu email dia kena paling tegak boleh gilah makmum. Dia nak duduk dengan kita, kau tak si duduk ke? Silakan. Tak ada apa-apa. Tu amak boleh celah. Tak ada kena cari apa ni metih tu tak jadi pula. Baik. Kemudian apabila mari seorang apa ni tadi dengan mukanya molek, buka pintu surga tadi, kita tengok orang ni, seseorang ni akan lalu, kita akan lalu, tuan-tuan, semua adik kakak kita akan lalu. Jadi apabila mari ni kita tengok roh orang mati ni wak naik ke langit. Wak naik ke langit dibawa oleh malaikat setelah malakul maut. Kita panggil malikil maut, ambil nyawa. Malikil maut ni ambil nyawa ni, dia sebut je. Dia sebutlah ke mana? Ya ayyatuhan nafsul tayyibah, wahai jiwa yang baik. Ukhruji ila ridwanillah. Keluarlah kamu dengan untuk mendapat keredaan Allah. Tuan-tuan, ila maghfiratin minallah wa ridwan. Untuk mendapat keampunan Allah dan keredaannya. Situ pun tuan-tuan, situ pun kita rasa comel dah, dijemput dengan molek. Malaikat hak mari tu sebelum malakul maut tu tuan-tuan, kalau kita baca dalam ayat lain, ya Allah sebut, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Ayat tu cerita dah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang telah mengucapkan di dunia semasa hayatnya, apa dia kata? Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Thumma istaqamu, kemudian dia tetap teguh di atas pendirian dan pegangan tu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Menurut setengah riwayat para mufassirin, malaikat tu turun, antara malaikat turunnya ketika dia nak mati. Ketika lain turun juga, ni ketika nak mati. Gapo dia kata? Alla takhafu wa la tahzanu. Mu jangan takut dan jangan duka cita. Kita baca dah tadi, malaikat ramai turun tadi. Ayat tu menerangkan ramai malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun ramai, tatanazzalu turun berurutan, tuan-tuan. Ramai turun. Malaikat mereka kata gapo? Alla takhafu wa la tahzanu. Mu jangan takut, mu jangan duka cita. Tuan-tuan, nak pergi tempat baru ni ada takut, kebimbangan dan pada waktu yang sama sedih. Nak tinggal pasangan, nak tinggal anak, nak tinggal cucu, nak tinggal harta, macam-macam bimbangnya, sedihnya. Tinggal tidak akan berjumpa lagi. Tak sedih ke? Hak orang nak pergi Mekah tu teriak-teriak di kalai cepa tu. Duk berdakat, pas dakat dengan mak ayah. Apa tu? Nak pisah. Boleh jadi gini tak jumpa dah ni kali tak boleh jadi boleh macam-macam. Hak ni tentu dah ni.
Dunia dah, akhir dah. Malaikat kata, Allah takhafu. Jangan bimbang nak gini. Hak nak lagi ni, mu jangan bimbang. Jangan degobar. Hak mu nak tinggal ni, jangan duka cita. Wa abshiru. Wa abshiru. Hendaklah kamu menerima gembira, berita gembira. Bil jannah. Dengan ganjaran syurga. Allati kuntum tu'adun. Yang telah dijanjikan kepada kamu. Kemudian malaikat kata, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah menemani kamu di dunia dan juga menemani kamu di akhirat. Ada teman, ada pemandu, ada pengiring, ada kawan. Lega tuan-tuan kalau kita jalan seorang berasa takut. Mungkin tempat tak biasa lagi bimbang. Tapi malaikat kata aku jum bawa, aku jum manu, aku jum nama, aku kawanmu. Oh, alhamdulillah. Susah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di akhirat nanti, di dalam surga nanti. Ma tashtahi anfusukum. Apa yang dikehendaki oleh kamu. Walakum fiha ma tad'un, dan apa sahaja mu sebut siapa. Hang yang kata barang minta barang boleh, barang kanak barang jadi, barang sebut barang siapa ni. Orang zaman tua dulu dia sebut bila sedap. Barang kanak barang boleh, barang sebut barang jadi, barang sebut siapa belaka. Inilah istilahnya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Nak gapo? Siapa? Sebut gapo? Ada depan. Nuzulan min ghafur rahim. Semuanya ini adalah limpah kurnia daripada Allah yang maha mengampun dan maha menyayangi. Tuan-tuan, kita apabila baca hadis ni, ayat Quran itu disebut oleh Allah, berasa lega, berasa nak, berasa saya kalau nak mati lagu ni. Baik. Kemudian bukan setakat tu, apabila diambil oleh para malaikat, oleh malaikat maut, maka malaikat tu sambut selalu. Sambut, bawa air orang kata menantai air penuh, minyak penuh, bawa. Bukuh dengan kain kapai yang daripada surga yang berbau harum. Bawa naik ke langit. Apabila bawa naik ke langit, jumpa dengan malaikat, siapa ni bau sedap, comel, maka sebutlah dengan hak bau sedap tadi, bau harum, seharum-harum bau kasturi di dunia. Enggak, setengah-setengah kita kasturi pun tak tahu bau lagu mana. Tak apalah, tak tahu pun. Tapi air bau hak paling sedap lah. Hak paling sedap di dunia. Maka itulah bauannya, kasturi yang tersedap, bau yang paling sedap di dunia. Maka malaikat tadi akan mengiringi. Siapa langit pertama? Apabila siapa langit pertama, tanya siapa ni? Royak nama, pulai berpulai dengan nama yang paling baik di dunia. Kerana tu lagi tuan-tuan, nama anak-anak kita bubuh hak paling comel. Paling baik, makna comel, makna baik. Sebab nama tu akan disebut. Kemudian tuan-tuan, malaikat-malaikat yang muqarrabu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, hak tadi iring dah, iring pula. Setiap langit tu ada malaikat muqarrabu. Malaikat ni banyak perekat. Hak ni hak muqarrabu, hak dekat-dekat dengan Allah ni pakat mengiringi sampai ke langit ke-7. Serupa orang kata, orang belagak lah. Pengantin diiringi ramah sampai langit ke-7. Lalu Allah kata, surah amalan dia ni tulis fi'illiyin, iaitu tempat surah amalan hamba-hamba yang masuk syurga. Allah. Kemudian Allah kata, waklik ke bumi. Waklik ke bumi. Kerana daripada bumi dia dijadikan, dia kembali ke bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada bumi manusia dijadikan, ke bumi dia akan dikebumikan. Daripada bumi nanti dia akan
dihimpun di pada mahsyar, tubik daripada bumi pula, tubik daripada kubur masing-masing. Baik. Lepas tu tuan-tuan, dalam hadis ni diceritakan apabila masuk kubur, mari malaikat. Malaikat muka nakir. Semua ni kita tahu dah. Muka nakir ni dua malaikat yang garang, dan nampak menakutkan. Tanya pula suara yang menggerukan. Hak dia tanya, man rabbuka? Kerana itulah mula-mula pertama kali kita atas dunia ni kena selesai Tuhan kita siapa. Dan kita buat Tuhan kau siapa. Tuan-tuan, kerana itulah semua para nabi ridwanullah alaihim salawatullah alaihim ajma'in diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum masing-masing, umat masing-masing, mari royak siapa Tuhan mereka. Siapa Tuhan ni? Tuhan kita wajib sembah. Kerana manusia duk nyembah belaka. Sejak daripada ada manusia ni, nyembahlah dia. Nyembah ni bukan tunduk bangun saja. Termasuklah minta, doa, mengharap. Harap siapa duk atas dunia ni? Ikut siapa duk atas dunia ni? Cara mana duk atas dunia ni? Itu masuk menyembah belaka tu. Jadi Allah Subhanahu wa taala atas nabi-nabi supaya mari ajar kaum masing-masing siapa Tuhanmu. Hak ni kita alhamdulillah faham belaka. Tuhan kita yang pertama kita boleh kenal, dialah hak buat langit bumi. Allah kata dia akulah hak buat langit bumi. Dia ngaku sama. Allah sebut sama dia buat langit bumi. Dia buat Malaysia. Dia buat bulan bintang. Dia buat tumbuh-tumbuhan. Dan manusia sendiri hak deraka ke dia tu pun dia dibuat. Allah raya. Nak ngaku tak ngaku itu tak ada apa. Jadi Allah yang buat segala-gala inilah yang patut, yang wajib disembah. Sembah ni ikut hak dia suruh, tinggal hak dia larang. Tu makna sembah. Kerana tu cara sembah ni berbagai tuan-tuan. Kita nampak sembah ni tunduk bangun maya. Sebenarnya ibadat dalam Islam ni sengaja je Allah buat, tak serupa. Buat semaya lagu ni cara dia. Puasa, tak lama dah, nak 10 hari dah lebih-lebih dah. Puasa. Lagu ni cara. Ibadat zakat, lagu ni. Ibadat haji, lagu ni, tak serupa. Maksudnya ibadat ni macam-macam cara. Apabila kita buat sebagaimana Rasulullah ajar, buat itu ikhlas pada Allah, ibadat. Termasuk hak buat dan termasuk hak tinggal hak Allah larang, kerana taat ke dia jadi ibadat, jadi pahala. Kerana itulah ibadat ni tuan-tuan, dia luah seluah hidup kita. Sebab kita mari amba mari sini, tuan-tuan mari sini, ini ibadat. Ibadat cara lagu ni. Menuntut ilmu adalah ibadat. Menuntut ilmu adalah fardu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu adalah satu kewajipan, fardu tuan-tuan. Tak ada ilmu, orang nak maya tak boleh. Maya-maya kita reti kan ada ilmu. Nak keluar zakat, tak reti, tak boleh keluar zakat, nak keluar lagu mana? Berapa nisab, berapa lagu, cukup setahun ke tak setahun? Zakat peterah lagu mana, bila wajib, kena kata siapa? Kalau tak ada ilmu, tak boleh nak buat, tak usah ayat lah. Hak kita nak buat tu, kalau kita ada ilmu, dah. Gitu juga nak pergi haji. Tak reti tuan-tuan nak pergi haji kalau tak belajar. Hak itulah tak buat haji, buat kerusu berapa belah kali. Tu pun, pergi denu, kena orang bawa lagi. Nak buat sendiri tak boleh lagi. Jangan terbaik-baik bagi ni, bagi ilmu ni. Bukan mudah. Allah, hak tu ilmu bak tu. Nak buat pahit di rumah tak reti. Hak baca sikit panggil orang. Tak reti. Tak reti tu tak ada ilmu lah tu. Dah tak reti. Sedap kita kata amu tak reti. Tak reti tak ada ilmu maksudnya. Lepas tu reti tapi tak ada kakah. Ya juga. Tak cukup ada ilmu tapi tak cukup kakah. Tak boleh buat juga. Kena ada reti cukup kakah. Baru jadi amalan.
Tahu saja, tak cukup kakah, tak boleh nak buat. Perkakasan ni betul. Ada nasi, tak ada pinggan nak bubuh. Tak cukup kakah juga. Orang kata boleh apa Ustaz. Bekah juga. Kakah juga tu. Peralatan juga. Baik. Mula-mula tanya, siapa Tuhan? Hak ni hak besar sekali dalam hidup. Karena itulah Nabi mari ajar, qulu la ilaha illallah. Katakanlah tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Baik. Lepas tu tanya kedua, din. Agama gapo demo? Agama ni tuan-tuan, cara hidup. Cara hidup demo letak lagu mana? Ikut gapo? Ikut hak mana cara hidup atas dunia ni banyak kan? Ikut hak mana? Nak jawab ikut Islam, jawab ni ikut Islam lah. Tapi kalau duduk atas dunia ni tak ikut Islam. Orang Islam tak ikut Islam. Nak jawab ke mana? Tak boleh jawab. Tak sodok kira. Islam ni agama hak Allah buat turun, dia disuruh ambil semua. Jangan ambil hak kita setuju ya. Hak tak setuju tak sah. Ikut semua. Apabila kita terima semua, hak kita boleh buat kita buat, hak kita tak boleh buat, Allah tidak pasal kita tak boleh buat. Tapi kita tak boleh nak tipu. Kita boleh buat tapi kita kata amo tak boleh buat. Tak, tidak lagu tu. Setakat mana kita boleh buat, kita buat. Hak tak boleh buat tu Allah tak minta kita. Supaya contohnya gaji lah. Yakin tak? Wajib ni? Wajib. Nak buat? Nak. Dalilnya amo sipai PT. Siapa teka dia mau kata mau tua tak boleh pergi lah ni. Orang muda yang boleh pergi. Orang muda tak cukup PT lagi. Cukup tu cukup dah. Orang tua. Umur 70 lah ke atas lah ni kak. Ya lah tak boleh lagi haji. Pada dasar tak dasar pun kita tak boleh pergi. Tika muda dulu tak ada PT. Tak boleh pergi juga. Tika PT ada tua. Tak boleh pergi juga. Enggak COVID ni lah kak. Kes COVID. Tapi insyaAllah lepas-lepas ni boleh kali. Tapi kalau kata tak boleh kena orang tu katakan. Orang 70 tak boleh atau orang 60 ni buat misal. Orang 60 tak boleh pergi dah. Katakan. Kita tak dosa. Bukan tak segi, nak pergi. PT pun ada. Dah. Peraturan tidak membenar. Tak dosa lah kitanya. Maksudnya kita nak buat hak Islam suruh. Memang bersungguh nak buat, tapi tak boleh buat, ada halangan. Tak apa. Bab lain dengan tak ada niat nak pergi haji, tak ada niat dah. PT pun tak sipai. Memang tak ada niat. Tu masalah tak boleh tu. Tu beza. Sama tak pergi belakang tapi hak ni niat nak pergi usaha. Hak ni tak segi, memang tak usaha gapo-gapo. Tak ada buat persediaan. Kerana tu tuan-tuan kena nyapa ke adik kakak. Gapo tuan-tuan ada adik beranak. Nak kena buat haji, kena ada niat nak pergi haji. Jangan tak ada niat. Boleh pergi tak boleh lagi. Tu cerita kedua. Hak laginya ni nak puasa. Niat nak puasa, jangan niat tak siap puasa. Niat nak puasa. Mari puasa, boleh puasa, kita puasa. Kalau di kedai kita tak sihat, boleh tangguh puasa. Kalau tak sihat sama-sama, tak boleh puasa terus nah. Kerana sakit atau sebagainya, mengikut nasihat doktor, tak boleh puasa. Tak puasa, tapi bayar kafarah. Lepas kau, lepas lah moga kita tak boleh puasa. Biar tentu nak buat. Jadi, agamamu gapo? Islam. Baik, sebab kita kata, kita orang Islam. Kita nak syariat Islam ni berjalan dalam hidup kita. Kita usaha nak buat. Usaha. Tak boleh lagi. Tak apa. Kalau tak ada usaha, hak tu hak tak boleh. Kalau hak jungalan, hak tu hak berat pula lah tu. Pelik orang Islam. Orang Islam rasa tak perlu jalan ikut Islam. Amal rasa terbalik kuat. Orang Islam tak perlu jalan hukum syariat supaya Islam. Orang komen ni.
Orang komunis asal pemikiran aja. Dia tubuh negara untuk laksana komunis. Negara komunis, Rusia, China dulu. Sebelum kejatuhan. Dia komunis. Pegangan dia komunis, pemikiran komunis, cara hidup komunis, dia laksana komunis dalam semua sistem daripada sekecil-kecil bagai sampai ke sebesar-besar. Laksana komunis. Nak lawan komunis, perangai dia. Dan semua agama lain, dia harap belakang. Tu komunis. Pak kita mari Islam. Nak ikut Islam separuh, tak saya ikut separuh. Nak tak apa, tak saya tak apa. Kemah komunis kau setara tu. Menampaknya orang komunis lebih faham daripada orang sebahagian orang Islam kita kalau faham lah gitu. Mau ikut Islam ni dalam bab-bab boleh je, bab-bab tak boleh tak saya ikut. Sebagai mau contoh. Tapi komunis tak. Gitu juga kapitalis. Dia ada sistem. Kalau nak gamak sistem dia, gamak dengan dia. Ku cabar je. Pak kita kata kita Islam. Pak nak jawab guano tuan-tuan ni. Tak selesai. Kerana tu kita kena ada semangat berusaha untuk agama kita Islam supaya didaulatkan Islam, ikut Islam dalam sistem. Kerana tu orang zaman Rasulullah pun dia lawan Rasulullah ni kerana Rasulullah bawa sistem. Mengucap la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah tu sistem hidup. Apabila ngucap ni buat belaka sistem lama. Mari sistem baru. Hak tu lah. Ya lawan sampai mati lawan. Perang. Habis harta. Tinggal anak, tinggal isteri. Lawan Rasulullah. Mati. Sebab Rasulullah bawa sistem. Islam ni sistem. Karena itulah apabila Rasulullah duduk Madinah, dia bina sistem. Sebagaimana Allah wahyukan. Semua sesar sistem ni Rasulullah dipanggil oleh Allah. Mu tinggal bagi sempurna dah. Lengkap. Maka Rasulullah dipanggil oleh Allah. Sesar kerja Rasulullah, dia mari nyapa, dia mari ngajar, dia mari laksana, dia buat contoh. Karena tu Allah kata laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Pada tubuh badan Rasulullah, peribadi Rasulullah, kehidupan Rasulullah itu contoh yang terbaik bagi orang beriman dengan Allah dan beriman hari akhirat dan orang nak mengingati Allah banyak-banyak. Inilah contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah contoh ke apa? Daripada benda harian kepada pentadbiran negara. Contoh. Desa mana nak sebut. Ramai orang tak berasa. Orang berasa kalau boleh sebut sunnah Rasul. Sunnah Rasul yang kata, tahu janggut sunnah Rasul. Alhamdulillah betul. Nak puasa senang kami sunnah Rasul. Betul. Lepas tu apa lagi? Bilal lah. Tapi hak ada Bilal tu banyaknya sunnah peribadi. Hak peribadi. Orang jaga setuh. Bukan tak ada, jaga setuh. Jaga kecek bahawa sunnah Rasul ialah mentadbir negara mengikut Islam. Mentadbir negara ikut Islam itu, itulah sunnah Rasul yang orang tinggal. Orang tekuk, orang tuduh, orang pelindung. Tak berasa masyarakat kita, Amos sendiri dulu, muda-muda dulu, tak berasa bahawa memerintah negara ni dengan cara yang dibawa oleh Rasulullah mengikut Islam ni, tak berasa ini satu sunnah dan ibadah. Orang nampak ibadah sembahyang puasa, sedekah, itu adalah ibadah dalam masyarakat. Alhamdulillah Tok Guru mari merintah negeri sejak daripada 90, dia letak membangun bersama Islam. Nak buat karak pemikiran manusia, hak ditutup tadi, dia kata membangun bersama Islam. Maksudnya nak membangun negara ni ikut acuan Islam. Islam sebagai kerangka dia. Amat agak tuan-tuan faham dah ni.
faham pada hamba. Sebab lama dah. Lama selama mana? Iaitu setelah orang putih jejak kaki di Kelantan. Meretah di Kelantan. Setelah mereka buat perjanjian Bangkok dengan Thailand, dengan Siam pada tahun 1909, maka bagilah negeri. 4 wilayah Siam ambil sampai Kelolo ni. Ramai ada orang tak tahu sejarah ni. Kelantan, Terengganu, Perak, Perlis dan Kedah, pergi ke Inggeris. Kelantan, kita kacak hak Kelantan dulu. Jadi sejak 1909 dan apabila 1910 Inggeris mula buat undang-undang pusaka kecil di negeri Kelantan untuk menghakkan Islam ni dalam bab-bab tu sahaja. Ada bab lain dia kokok ambil belakang. Kerana itulah sistem pemerintahan ni, tuan-tuan, ialah tanda kepada negeri Islam ke tidak. Maka Inggeris nak buat tanda-tanda Islam negeri ni, dia ambil sistem pemerintahan, dia pegang. Kerana itu Rasulullah sebut, innama tanqudu ural Islam urwatan awwaluha naqdan al-hukm wa akhiruha salah. Ikatan Islam ni terurai satu demi satu ikatan, mula-mula hak terurai sekali. Sistem pemerintahan yang berkaitan dengan hukum hakam pentadbiran. Dan akhir sekali semaya. Nak tengok orang Islam, tengok semaya ke tak? Boleh kenal. Nak tengok negeri Islam ke tidak? Sistem. Dia pakai sistem GAP. Kerana itu tuan-tuan, sejarahnya Rasulullah mentadbir mengikut wahyu. Quran dan hadis. Khulafa' Rasyidin begitu juga meneruskan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah. Khalifah kerajaan Bani Umayyah sama juga, Bani Abbasiyah sama juga, sehinggalah kepada Utsmaniyah sama juga. Sistem yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Turki jatuh 1924, maka situ dijajah, banyak negeri dijajah, maka jadilah sebagaimana yang terjadi. Orang Islam ni sudah generasi berdemi generasi lupa dah memerintah mentadbir negeri, ikut Islam ni rasanya ikutlah nak buat lagu-lagu mana pun. Berasa tak wajib dah ikut Islam. Merintah tu wajib. Berasa tak wajib ikut Islam. Inilah yang ada dalam kepala masyarakat umat Islam, bukan kita di Malaysia saja. Ramai lagu ni tuan-tuan. Walaupun majoriti umat Islam ada di bawah negara, tak sah ikut Islam. Nak semayan, nak ikut Islam. Tapi hak lain, no. Ni adalah kerana kepahaman yang telah ditanam di dalam kepala. Nak agama pergi ke masjid, nak mereka ikut cara baru, ikut cara tidak ikut agama. Ni pemahaman ni orang kata duduk dalam jiwa orang, termasuk orang kita, orang Islam di Malaysia. Ramai lagi pasal masuk paku neci tu, kemah lagi. Payah. Dia kemah kalau pasal sebab tak ngaji agama. Tak ngaji Islam. Kerana tu tuan-tuan, amba duk tengok ramai orang tidak memahami Islam berbanding dengan semaya. Ramai orang boleh royak semaya daripada takbir, daripada ambil semaya lagi comel, siapa salah. Tapi kalau kita tanya Islam lagu mana? Gapo dia Islam? Tak berapa boleh jadi, ramai tidak seramai boleh royak semaya tak ada. Antara masalah kita di dalam negara kita ni, orang Islam sendiri tidak memahami Islam secara yang baik sebagaimana Nabi ajar. Faham lagu mana kita faham. Dan nisa tajuk. Orang tidak berapa dapat memahami dengan baik. Yang keduanya, masalah mengucap 25 syahadah. Tidak berapa jelas juga.
Pada hakikatnya apabila mengucap dua kalimah syahadat tu gak ngaku nak ikut Islam. Nak ikut Islam ke mana? Islam tak apa jelas. Nak ikut Islam hak Nabi bawa. Hak ni hak kena kita huli, hak kena kita bercerah, hak kita perlu diskusi, perlu kita bincang, perlu kita pakat, peruah ramai-ramai. Islam mengucap dua kalimah syahadah. Maya ramai ada orang buat. Haji orang kerusuh, tapi Islam ni orang tak kerusuh. Apa dia Islam? Orang tak kerusuh. Begitu juga orang tidak dalal, tidak peluang, tidak pelumak syahadah. Orang tak pelumak. Tidak serupa pelumak semaya. Gilah tuan-tuan masjid mana orang ngajar semaya. Tak apa. Tapi tak ramai orang ngajar syahadah. Tak ramai orang ulai Islam. Islam ni gapo. Ni kita kena tengok mula. Hamba tidak nak salah siapa-siapa. Tapi benda ni hak kita sedang hadapi dan kita kena sesat. Dan sesat tu siapa? Kita lah pakat jambil sikit seorang mengikut kemampuan masing-masing. Tuan-tuan sekalian, hamba rasa betul dah hamba agak tadi. Kita baca hari ni separuh hadis ni dan insya-Allah bulan depan ni agak dalam puasa lah insya-Allah dah. Kita sambung. Separuh lagi. Dan mudah-mudahan kita apabila kita baca hadis ni kita berasa gerung dan juga mengharap. Gerung takut tak jadi hak sebab kita baca hari ni. Dan harap-harap jadi lagu ni. Walaupun kita sangat kekurangan, kita sangat lemah, kita sangat dhaif, kita banyak dosa. Memang kita banyak dosa. Betepek dosa tuan-tuan. Walaupun lagu mana kita selalu berdoa, tuan-tuan bacalah doa. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tuan-tuan, ni adalah doa Allah Subhanahu wa taala waktu turun ke Nabi Muhammad. Dan ayat ni disebut dalam hadis dua ayat terakhir surah Baqarah ni 2000 tahun Allah tulis sebelum Allah buat langit bumi. Ayat ni duduk bawah aras. Tuan-tuan, Nabi ajar, dia kata, Rasulullah kata siapa-siapa baca dua ayat ni pada malam cukuplah dia untuk Allah jaga dia, selamat diri dia. Selamat. Begitu juga supaya baca ayat kursi. Bacalah tuan-tuan. Ayat kursi, hamba nak pesan kepada hamba, jangan tuan-tuan tak baca. Baca tak faham pun tak apa. Baca faham lagi comel. Baca faham lagi amal, lagi comel. Kerana Rasulullah sebut, siapa yang baca ayat kursi lepas semaya, tentu dia masuk surga. Kecuali tak mati lagi. Tentu. Siapa yang baca ayat kursi, Allah jaga dia hari itu. Siapa yang baca ayat kursi sebelum dia tidur, Allah jaga dia. Kalau Allah jaga, sesah. Kalau tak sesahnya, kita nak jaga sendiri. Nabi lagi ajar anak dia, wahai Fatimah, doa, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, aku minta mu jangan serah kat aku, nak jaga diri aku. Dan aku minta engkau jadikanlah semua keadaan aku ni baik. Dan bacalah ayat kursi tuan-tuan. Syaitan tak mai dekat. Bacalah ayat kursi dia pagi sampai petang baik. Baca malam sampai pagi baik. Sama-sama baik. Baca ayat kursi kita dekat diri dengan Allah. Kerana ayat kursi itu menceritakan siapa Allah. Bacalah kul-kul itu. Semua ni adalah untuk kita dekat diri kita dengan Allah. Kerana itulah Nabi ajar dan ulama kita pun baca semua lepas sembahyang maghrib, mai subuh. Baca hak ni untuk kita kukuh hubungan kita, kepahaman kita dengan Allah, kukuh hubungan kita dengan Allah dan kukuh etiqad kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau duk baca lepas sembahyang tu nak kukuh belaka tu. Cuma kadang-kadang kita sendiri kita baca sebagai kebiasaan, ia tidak berasa. Sebab kita tidak pergi nak faham, kita tidak pergi nak suruh berasa,
Kita tidak pergi baca, biar kita ni berasa kecek dengan Allah. Tak pergi sampai situ kan, jadi gitu lah. Jadi tuan-tuan maharap, tuan-tuan hok mari sini, hok dengar, dan hok lain-lain lagi, biar kita baca Quran, baca doa apa, biar kita seperti kita minta dengan Allah. Allah duduk dekat kita, duduk depan kita, kita minta royak ke dia, hasrat kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala suka dengan hamba-Nya yang meminta. Tidak serupa orang. Orang kalau minta kat serabu. Allah suka dan malah murka kepada orang yang tidak minta. Tuan-tuan sekalian, masa setakat tu dulu pada hari ini, dan marilah sama-sama kita tutup majlis kita pada hari ini. Kita doa sikitlah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li ajdadina wa li jaddatina wa li azwajina ولأبنائنا بناتنا وذريتنا ولإخواننا والأخواتنا ولأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولمعلمين الخير ولمعلمين المعلمين الخير ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليهم ولزملائنا ورفقائنا وأصحابنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في دنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمك أن تغتال من تحتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا كل بلاء ووباء وهم وغم وضيق وشدة وفتنة. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والفواحش والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذه خاصة وعن سائر بلدان المسلمين وعن المسلمين جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزاء من سيء الأسقام. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم في من خاف واتقاك واتبع رضاك يا رب. اللهم اجمع كلماتهم واصلح أئمتنا يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا واجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ونفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.